Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, bertemu kembali kita di dalam episod yang seterusnya. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan pekerjaan umrah kita yang pertama, iaitu niat. Jadi di dalam video ini kita akan menceritakan daripada segi amalinya. Jadi sebelum berniat, ada amalan-amalan sunat yang kita boleh buat. Yang pertama, mengerat kuku. Yang kedua, merapikan janggut, misai dan rambut. Yang ketiga, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya. Dan yang seterusnya, mandi sunat ihram dan mengambil wuduk. Yang ketujuh, memakai minyak rambut. Yang ke-8, memakai kain ihram berwarna putih. Dan yang ke-9, solat sunat ihram. Jadi sebelum niat tu, ada amalan-amalan sunat untuk kita kerjakan. Amalan sunat ni duduk dalam apa? Amalan sunat sebelum kita berihram. Jadi selepas kita buat amalan-amalan sunat ni, kita nak pakai kain ihram. Jadi kain ihram itu apa? Kain ihram bagi lelaki, 2 helai kain lepas yang tidak bercantum. Dia tak boleh cantum. Yang berjahit tepi, klim tepi tu tak apa. Jangan kain yang bercantum. Sehelai dipakai di bahagian atas untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan sehelai dipakai di bawah di antara pusat hingga ke lutut untuk menutupi auratnya, dan disunatkan berwarna putih. Ihram bagi perempuan pula menutup semua anggota tubuh selain muka dan kedua tapak tangan. Yang tu ihram bagi orang perempuan. Jadi mudahlah bagi orang perempuan ni. Orang lelaki 2 helai kain lepas tu. Ingatlah. Jadi bila kita dah pakai ihram apa semua tu, 2 helai kain lepas tu, perempuan dengan cara ihram perempuannya, kita ada amalan sunat semasa niat ihram. Yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, berada dalam keadaan wuduk. Jadi bila kita dah, tadi kita buat amalan sunat sebelum niat ihram, kita dah pakai kain ihram apa semua. Ni semasa niat ihram. Kita nak bersedia lah ni. Bila kata semasa niat ihram ni dia termasuk sekali lah di dalam bab niat umrah. Kerana bila niat umrah, mestilah kita berihram dengannya. Kerana itu perkara wajib umrah. Jadi sebelum kita masuk dalam bab niat umrah, saya ingatkan pada semua untuk niat belajar di dalam bab niat ni. Sebab apa? Niat untuk belajar ni supaya tak terpakainya niat umrah kita pada sekarang kita duduk di Malaysia ni. Bukannya di sana nanti niat belajar, tak, di sini ni niat belajar. Di sana nanti niat umrah. Niat umrah, lafaz niatnya, waitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lintaskan di dalam hati, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi dalam niat sendiri ni pun dah sebut dah. Niat mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya. Baik, bila kita kata dalam bab niat, jemaah umrah daripada Malaysia, kebiasaannya kita daripada 2 tempat lah. Kalau daripada Madinah, kita akan singgah di Bir Ali. Yang kedua, kita daripada Malaysia, kita akan niat di Qarnul Manazil. Jadi ini miqat bagi niat umrah. Kita bagi jemaah Malaysia. Pada miqat-miqat yang lain tu kita tak ceritalah, sebab kita cerita secara amali. Jadi bila dah kita niat di atas bas ataupun di atas kapal terbang, tak perlulah kita nak pulun juga untuk buat amalan sunat semasa niat ihram ni. Nak menghadap ke arah kiblat ke, sebab kadang-kadang kita tak tahu kiblat ke apa. Cumanya kadang-kadang tu, kalau tuan-tuan dengar pengumuman ataupun kita sendiri daripada di Bir Ali tu naik bas, tuan-tuan tolong ingatkan mutawif supaya ingatkan semua orang untuk berniat. Jadi sama-sama kita boleh
di situ pun antara kita boleh dapatkan kebaikan, pahala. Sebab kita tolong orang. Jadi bila kita dah buat semua perkara tu, kita dah di dalam keadaan ihram, kita dah berniat, jadi tertakluklah ke atas kita 13 pantang larang dalam ihram. Tapi kita akan sambung pada episod yang seterusnya dalam bab pantang larang dalam ihram tu. Jadi kita duduk atas bas apa semua, elok niat apa semua dah. Kita disunatkan selepas daripada niat umrah, perbanyakkan bertalbiyah, berdoa, bacaan Al-Quran, zikir, dan elakkan berbual kosong, yakni perkara-perkara yang larang. InsyaAllah kita akan sambung episod yang seterusnya di dalam bab pantang larang di dalam ihram. Bertemu kembali kita di dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.